Allah, astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa li ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa awliya'illahi salihin wa li ulama'il amilin wa li masyayikhina wa li walidina wa khususan li sahibi hadzal kitab lahum minna jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarafa wa karrama wa baraka wa azam wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan perkenannya dapat lagi sama-sama kita bersua di majlis pembacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Hari ini kita pada majlis yang ke-132 bersamaan 7 Jun 2022 dan bersamaan 7 Zulqa'dah 1443 Hijrah. Baik. Kita masih lagi pada kitab Azkarul Musafir berkenaan dengan zikir-zikir sepanjang permusafiran. Dan hari ini kita pada bab yang ke-13, yaitu babu ma yaqulu idzan falatat dabbatuhu. Bab apa yang diucapkan ketika mana infalatat. Infalatat ni iaitu terlepas. Sebab orang zaman dahulu mereka bermusafir menggunakan binatang ternak, sama ada unta, kuda, bagal, himar dan yang seumpama dengannya. Yang dabbah ni adalah binatang tunggangan lah. Kalau maksud asalnya adalah binatang yang melata, yang merangkak, menggunakan dua kaki, tapi ditukarkan ataupun secara urufnya
ataupun dikhususkan secara uruf, iaitu binatang yang mempunyai kaki ataupun yang berkaki empat lah. Binatang yang berkaki empat, seperti unta yang kita sebutkan tadi dah. Itu dabbah, iaitu apa yang diucapkan apabila binatang tunggangannya terlepas. Contoh dia berehat, dia bermusafir dengan binatang dia tersebut, kemudian dia berehat di satu tempat, dia ikat, kemudian terlepas binatang tersebut, ataupun dia terlupa nak ikat binatang tunggangan dia tersebut. Apa yang perlu dia ucapkan? Kalau zaman sekarang dah tak ada lah kan, semuanya bermusafir menggunakan kenderaan moden. Kita baca. Qala rawaina fi kitab Ibn Sunni an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza falatat dabbatu ahadikum bi ardi falatin falyunadi ya ibadallah ihbisu ya ibadallah ihbisu fa inna lillahi azza wa jalla fil ardi hadiran sayahbisuh. Baik, Imam Nawawi meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni, daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani baginda telah bersabda, idza falatat dabbatu ahadikum bi ardi falatin, apabila binatang tunggangan kalian, apabila binatang tunggangan salah seorang daripada kalian terlepas, bi ardin falatin, di satu kawasan yang lapang. Kalau contoh zaman dahulu, mereka ardi falatin adalah padang pasir lah, yang mana sejauh mata memandang. Kalau binatang tersebut terlepas di tempat tersebut, maka susahlah untuk seseorang tersebut, untuk tuan binatang tersebut nak tangkap balik, sebab ada jauh, tak ada tempat yang untuk mengepung binatang tersebut, untuk menangkap binatang tersebut, dan tak ada orang pula kawasan tersebut, hanya dia saja. Maka fal yunadi, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, maka serulah, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ihbisu, tahanlah, tolong tahan binatang saya tersebut. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ihbisu, ini kepunglah, tahanlah binatang tersebut. Fa inna lillahi azza wa jalla fil ardi hadiran, kerana sesungguhnya bagi Allah subhanahu azza wa jalla ni di dunia ni, di bumi ni, hadiran. Kalau dalam riwayat yang lain adalah didatangkan dengan hasiran, iaitu dengan sad, tapi dalam kitab cetakan saya ni dengan hadiran. Itu orang yang ada makhluk yang hadir, yang ada yang kita tak nampak. Dalam riwayat yang lain hasiran, yakni hamba-hamba Allah tersebut yang boleh hasir. Hasir ni adalah mengepung, untuk menahan daripada binatang tersebut terlepas jauh daripada kita, daripada tuan binatang tersebut. Fa inna lillahi azza wa jalla fil ardi hasiran sayahbisu, kerana sesungguhnya bagi Allah subhanahu azza wa jalla di muka bumi ni, di bumi ni, ada hadiran, ataupun makhluk yang hadir, yang ada, ataupun hasiran, ataupun makhluk yang boleh mengepung, sayahbisuh, yang akan menahan binatang tersebut. Baik, yang dia maksudkan di sini adalah bahawasanya ada makhluk ni maksudnya di kalangan para malaikat dan juga jin-jin Islam. Itu seperti mana disyarahkan oleh para ulama, mengatakan bahawasanya mereka lah yang akan membantu kita di tempat-tempat yang tersebut. Itu dalil menunjukkan bahawasanya dibolehkan ataupun diharuskan untuk kita meminta pertolongan selain daripada Allah. Maka tak ada masalah jika kita minta pertolongan kepada selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinamakan juga sebagai istighasah. Kita meminta pertolongan daripada makhluk, tapi kita bersandarkan pertolongan tersebut juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab dalam riwayat yang lain, Imam Nawawi tak datangkan, tak sebutkan di sini, iaitu dalam riwayat daripada Sayyidina Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis tersebut sanad dia munqati', maksudnya hadis tersebut hadis yang dhaif juga. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhalla ahadukum aw arada 'aunan wa huwa bi ardin laysa biha insun." Apabila kalian, salah seorang daripada kalian dhalla, tersesat, aw arada 'aunan, ataupun dia memerlukan bantuan, pertolongan, wa huwa bi ardin laysa biha insan, sedangkan dia berada di tempat, satu tempat yang tidak ada orang lain, tak ada sesiapa pun di situ. Contoh masuk dalam hutan sekarang ni, hutan tak ada siapa-siapa, melainkan kita saja, dan tersesat dalam hutan tersebut. Maka falyaqul, maka katakanlah, ya ibadallah a'inuni, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Salasan, yakni sebanyak 3 kali. Kata-kata ya ibadallah a'inuni, wahai hamba-hamba Allah, bantulah aku, tolonglah aku, sebanyak 3 kali. Fa inna lillahi ibadan la yarahum, kerana sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ni ibadan, ada hamba-hambanya, la yarahum, yang kita tak melihatnya. Itu dari segi malaikat dan juga jin-jin Islam. Baik, itu jelas. Ini kalau kita sesat, kalau kita naik binatang tunggangan, unta, keldai dan sebagainya, dan binatang tersebut terlepas, maka kita sebut ya ibadallah ihbisu, ya ibadallah ihbisu. Fa inna lillahi azza wa jalla fil ardi hadiran, atau fi riwayah hasiran sayahbisu. Kemudian Imam Nawawi menceritakan tentang mujarabnya dengan menyebut ucapan sedemikian. Qultu, kata Imam Nawawi, haka li ba'du syuyukhina al-kibar fil ilmi annahu infalatat lahu dabbatun adhunnuha baghlah. Telah menceritakan kepadaku sebahagian daripada guru kita, sebahagian daripada guru kami, annahu infalatat lahu dabbatun, sesungguhnya dia pada satu hari dia terlepas binatang tunggangan tersebut, adhunnuha baghlah, aku menyangka itu adalah baghlah, iaitu baghal, iaitu kacukan daripada himar dan juga kuda. Keldai dan kuda kahwin, dapatlah baghal, baghlah. Wa kana ya'rifu hadzal hadis, pada satu hari dia binatang dia tersebut, baghal tersebut terlepas, waktu dia sedang tidur ke ataupun seumpama dengannya, binatang baghal tersebut terlepas, dah pergi jauh dah, dan dia mengetahui akan hadis tersebut. Maksudnya dia mengerti tentang apa yang perlu diucapkan ketika mana terlepas binatang tunggangan. Faqalahu, maka dia ucapkanlah, ya ibadallah ihbisu, ya ibadallah ihbisu, fahabasaha Allah alaihim fil hal. Maka selepas mana dia ucapkan perkataan demikian, ucapan tersebut, maka Allah Ta'ala hentikan maka baghal dia tersebut. Dia nampak baghal tersebut jauh dah, dia ucapkan ya ibadallah ihbisu tersebut, maka baghal tersebut berhenti tiba-tiba. Wa kuntu ana marrah ma'a jama'atin. Kemudian pengalaman daripada Imam Nawawi sendiri, pada satu hari Imam Nawawi bersama dengan satu kumpulan sedang bermusafir. Falatat minna bahimatun. Kemudian salah seorang daripada kami terlepas daripadanya binatang tunggangan dia. Wa ajazu anha, maka dia tak mampu untuk tangkap balik, sebab dah jauh dah, ataupun dia binatang dia, tunggangan dia tersebut dah terlalu laju sangat berlari, tak mampu nak tangkap balik. Faqultu, maka Imam Nawawi sendiri sebut, ya ibadallah ihbisu, ya ibadallah ihbisu. Fawaqafat fil hal bighairi sabab siwa hadzal kalam. Masya-Allah. Maka fawaqafat fil hal, maka berhenti binatang tersebut secara
mengejut, dia tiba-tiba. Sedangkan dia berada di jauh dah, tak ada siapa pun yang tangkap, yang menahan, yang mengepung binatang tersebut, bighairi sabab, tanpa sebab. Maksudnya itu disebabkan pertolongan daripada malaikat ataupun jin Islam, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga, siwa hadzal kalam, melainkan dengan ucapan tersebut. Bolehlah kita, kalau kita nak amalkan, kalau boleh nak cuba. Contoh orang yang bela kambing, bela lembu, dan yang seumpama dengannya di satu tempat yang lapang, dia tak sempat, tak mampu untuk tangkap, dia sebut ucapan tersebut, ya ibadallah ihbisu, ya ibadallah ihbisu. Baik. Bab yang seterusnya, bab ma yaquluhu ala dabbati sa'bah. Bab apa yang diucapkan ketika mana nak menunggang binatang yang susah ataupun binatang yang liar, yang dia mungkin pada hari tersebut dia buat perangai. Kita nak naik, tiba-tiba dia merajuk dan seumpama dengannya lah. Qala rawayna fi kitab Ibn Sunni an Sayyid al-Jalil al-mujma' ala jalalatihi wa hifdhihi wa diyanatihi wa wara'ihi wa nazahatihi Abi Abdullah Yunus ibn Ubaid ibn Dinar al-Basri at-Tabi'i al-mashhur rahimahullah qala laysa rajulun yakunu ala dabbatin sa'bah fayaqulu fi udhuniha afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un illa waqafat biiznillahi ta'ala. Imam Nawawi meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyid al-Jalil al-mujma' ala jalalatihi, seorang tuan guru yang disepakati dengan kehebatan dia, dia punya ingatan dia kuat tentang dia punya siqah dari sudut agama dia, wara' dia, iaitu Abi Abdullah Yunus ibn Ubaid ibn Dinar al-Basri at-Tabi'i, seorang daripada tabi'i yang masyhur rahimahullah. Beliau berkata, ini bukan hadis, ini bukan hadis. Laisa rajulun yakunu ala dabbatin sa'bah, tidaklah seseorang lelaki yang dia nak menunggang kuda ataupun menunggang binatang tunggangan sa'bah, yang susah, yang liar, yang seumpama dengannya, fayaqul fi udhuniha, dan dia berkata kepada, iaitu dia berbisik kepada telinga binatang tersebut, itu dengan baca ayat Quran daripada surah Al-Imran ayat 83. Yani afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Baca ayat tersebut, jadi binatang yang liar tersebut illa waqafat biiznillah ta'ala, melainkan binatang tersebut dia akan berhenti daripada bergerak-gerak, dia punya liar tersebut, dengan izin Allah Ta'ala juga. Itu salah satu di antara mujarabat, pengalaman daripada para ulama, para salihin. Apabila membaca ayat tersebut, binatang yang liar menjadi jinak, dengan izin Allah Ta'ala juga. Baik, babu ma yaqulu idza ra'a qaryatan yuridu dukhulaha aw la yuriduhu. Bab apa yang patut dibaca ketika mana seseorang yang bermusafir, dia melihat satu perkampungan yang dia nak masuk, aw la yuridu, ataupun dia perkampungan tersebut dia tak nak masuk, apa yang perlu dibaca? Baik. Qala rawayna fi Sunan An-Nasa'i wa kitab Ibn Sunni an Sahib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yara qaryatan yuridu dukhulaha illa qala hina yaraha Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa ma adlalna wal ardina as-sab'i wa ma aqlalna wa rabbash shayatin wa ma adlalna wa rabbar riyah wa ma dharayna as'aluka khaira hadhihi al-qaryah wa khaira ahliha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Baik, riwayat daripada Sunan An-Nasa'i dan juga kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Suhaib, yakni Suhaib Ar-Rumi
radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yara qaryatan yuridu dukhulaha, tidaklah baginda melihat satu perkampungan, satu tempat yang baginda nak masuk pada dia. Yang sebelum masuk ke perkampungan tersebut, melainkan baginda akan membaca illa qala hina yaraha, melainkan baginda mengucapkan apabila melihatnya, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna, ya Allah Tuhan yang memiliki langit, petala langit, wa ma adlalna, dan yang menaunginya, iaitu bumi, langit dan yang memayungi, menaungi, iaitu bumi. Wal ardina sab'i wa ma aqlalna, dan Tuhan yang memiliki petala bumi, wal ardin as-sab', yakni 7 petala bumi, wa ma aqlalna, yang berada di kandungan bawahnya. Wa rabbas syayatin wa ma adlalna, Tuhan yang memiliki, yang menguasai syaitan, wa ma adlalna, dan yang menguasai syaitan yang daripada menyesatkan. Wa rabbar riyah wa ma dharain, dan Tuhan yang memiliki, yang menguasai angin, wa ma dharaina, dan yang ditiup padanya, iaitu dhara ini maksudnya yang diterbangkan, yang ditiup oleh angin tersebut. As'aluka khaira hadhihi al-qaryah, aku memohon kepada engkau ya Allah, khaira hadhihi al-qaryah, akan kebaikan daripada perkampungan ini, wa khaira ahliha, dan juga kebaikan daripada penduduknya. Yani aku mohon pada engkau akan keberkatan kampung ini, dan juga supaya kami dapat mentaati dan juga beribadah dan menetap dengan aman padanya. Wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha, dan kami berlindung dengan engkau daripada keburukan ataupun kejahatan kampung tersebut, tempat tersebut, wa syarri ahliha, dan keburukan atau kejahatan daripada wa syarri ahliha, keburukan atau kejahatan penduduknya, wa syarri ma fiha, dan apa-apa yang tak elok padanya. Saya pun dah panas, takut tiba-tiba terputus, saya mohon maaf lah, overheating. Baik, itu doa apabila kita nak masuk satu-satu tempat. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna, wal ardina sab'i wa ma aqlalna, wa rabbas syayatin wa ma adlalna, wa rabbar riyah wa ma dharayna, as'aluka khaira hadhihi al-qaryah wa khaira ahliha, wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Itu doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika mana kita nak masuk satu-satu tempat, satu-satu perkampungan. Sama ada kita nak masuk, nak berehat, ataupun menetap padanya, ataupun kita nak tak nak masuk, kita nak melalui dia saja. Itu doa yang dianjurkan. Baik, qala wa rawayna fi kitab Ibn Sunni an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ashrafa ala ardin yuridu dukhulaha qala Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi wa khairi ma jama'ta fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jama'ta fiha. Allahumma rzuqna hayaha wa a'idna min wabaha wa habbibna ila ahliha wa habbib salihi ahliha ilaina. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ashrafa ala ardin, apabila baginda nak melalui satu tempat, satu kawasan yang baginda nak masuk pada dia, sama ada nak berehat ataupun nak hanya melalui dia saja, baginda mengucapkan, membaca Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi, ya Allah aku memohon kepada engkau akan kebaikan daripadanya. Hadhihi ini kembali kepada qaryah, ataupun ardin, satu tempat. Ya Allah, aku mohon kepada engkau akan kebaikan tempat ini. Wa khairi ma jama'ta fiha, dan
apa-apa kebaikan yang engkau himpunkan padanya, yang engkau kumpulkan padanya. Jadi sama ada daripada rezeki ataupun kebaikan orang-orang yang kita nak jumpa nanti. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung dengan engkau daripada kejahatannya, kejahatan tempat tersebut ataupun keburukan tempat tersebut. Wa syarri ma jama'ta fiha, dan aku berlindung dengan engkau daripada keburukan yang apa-apa yang engkau kumpulkan himpunkan padanya. Allahumma rzuqna hayaha, ya Allah kurniakanlah kepada kami hayaha. Haya ni adalah al-khasb, yakni itu simbolik kepada kebaikan ataupun kesuburan, iaitu ya Allah rezekikanlah kami yang baik-baik yang ada padanya. Wa a'izna min wabaha, ya Allah, dan aku berlindung dengan engkau, lindungilah kami daripada wabaknya, ini wabak penyakit. Wa habibna ila ahliha, dan jadikanlah kami yang dikasihi kepada penduduknya. Jadikanlah kami orang yang dikasihi kepada penduduk kawasan tersebut. Wa habib salihi ahliha ilaina, dan jadikanlah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik di tempat tersebut mengasihi kami. Itu juga di antara doa yang dianjurkan untuk kita baca apabila nak masuk sesuatu tempat. Boleh hafal doa tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kebaikan sepanjang kita berada di tempat tersebut, dan jauhkan kita daripada sebarang musibah di tempat tersebut. Baik, sikit lagi kita tengok. Babu ma yad'u bihi idza khafa nasan aw ghairahum. Bab apa yang perlu baca apabila kita takut akan seseorang. Kita takut orang nak buat jahat, orang tahan kita, sama ada nak melompak dan sebagainya, dan yang serupa dengannya. Qala rawayna fi sunan Abi Daud wan Nasa'i bil isnad sahih ma qaddamnahu min hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Hadis tersebut telah diriwayatkan, telah kita baca pada bab-bab yang lepas. Itu riwayat daripada Sunan Abi Daud dan juga Sunan An-Nasa'i dengan sanad-sanad yang sahih, seperti mana telah disebutkan pada hadis Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza khafa qauman, apabila baginda risau, bimbang, takut yang serupa dengannya tentang kepada sesuatu kaum, dan kita tersebutkan berkenaan dengan perkara tersebut, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berani, tapi yang nak disebutkan di sini adalah baginda nak ajar kepada kita, apabila kita takut kepada sesuatu kaum atau sesuatu yang tak disenangi sepanjang perjalanan, kita baca Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya Allah kami jadikan engkau, yakni tetap dia kami, Allah kami jadikan kudrat engkau, kekuasaan engkau fi nuhurihim, pada tengkok-tengkok mereka, yakni kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala supaya menolak, menjauhkan kita daripada kejahatan dan juga keburukan orang yang nak memusuhi kita, ataupun yang nak buat sesuatu yang tidak elok pada kita. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim, dan kami berlindung dengan engkau daripada kejahatan mereka. Wa yustahabu an yad'u ma'ahu bi du'a'il karbi wa ghairihi mimma dzakarnahu ma'ahu, dan juga dianjurkan untuk berdoa dengannya apa-apa doa yang doa al-karb. Doa al-karb ni seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, dan yang serupa dengan yang kita telah baca pada majlis yang lepas. Itulah salah satu, iaitu Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim.
InsyaAllah mudah-mudahan doa tersebut menjadi pelindung kepada kita daripada segala kejahatan yang nak dilakukan oleh orang yang tak baik, orang yang jahat dan seumpama dengannya. Baik, bab ma yaqulu al-musafir idza taqawwalatil ghilan. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang, iaitu bab apa yang perlu diucapkan ketika mana diganggu oleh hantu. Ada juga hantu. Al-ghilan ni adalah hantu lah. Hantu ataupun tersebut mambang dan yang seumpama dengannya. InsyaAllah pada majlis yang akan datang, sekadar untuk cukup sekadar itu untuk hari ini. Sebab masa pun dah tak mengizinkan. InsyaAllah kita bertemu pada hari esok, InsyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang tu disebabkan kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf kalau ada salah silap, mohon diperbetulkanlah. Dan kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati waktu dan urusan kita insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.